The single most important thing we can do is to make sure we've got a world-class education system for everybody. That is a prerequisite for prosperity. It is an obligation that we have for the next generation. Pendidikan merupakan elemen paling penting dalam kehidupan. Tanpa pendidikan ilmu, dunia ini akan huru-hara. Islam mengangkat tinggi darjat ilmu kerana ia merupakan sesuatu yang mulia, dan dengan ilmu juga ia dapat membezakan antara manusia dengan makhluk lain. Dengan adanya ilmu, manusia dapat mengelakkan daripada melakukan kejahilan dan sentiasa melakukan kebaikan. Ilmu-ilmu tersebut mengalami perkembangan, perkhususan dan disebarkan oleh sarjana terkemudian seperti Ibnu Khaldun. Berdasarkan konsep yang disebarkan oleh sarjana ini, keberkesanan kualiti pendidikan bertambah baik dan para pelajar dapat menguasai ilmu yang diterima dengan lebih mudah dan berkesan. Ibnu Khaldun atau nama sebenar beliau ialah Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Ibnu Khaldun ini menyediakan konsep pendidikan. Dalam zaman kegemilangan ilmu, beliau telah menghasilkan satu kitab yang termasyhur iaitu Al-Ibrar. Kitab tersebut mengandungi 7 jilid dan dimulakan dengan jilid pertama iaitu kitab Al-Muqaddimah. Dalam kitab tersebut, banyak ilmu pengetahuan tentang ilmu sains dan sosiologi dan huraian yang jelas berdasarkan hukum-hukum tersebut. Dalam konsep yang diperkenalkan oleh beliau mengaitkan pembelajaran dengan konsep makrifah dan ibrak. Makrifah dari segi bahasa bermaksud ilmu pengetahuan, manakala ibrak pula bermaksud sifat mengetahui, dan setiap manusia akan merasa ingin tahu apabila melihat sesuatu kejadian berlaku. Ibnu Khaldun juga telah menyebarkan konsepnya yang mengaitkan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat 3 peringkat yang disebut oleh beliau. Antaranya, para pendidik hanya mengajar sahaja tanpa memberikan sebarang huraian. Dengan cara ini, para pelajar secara tidak langsung mendapat gambaran awal tentang pelajaran tersebut. Seterusnya, para pelajar akan diberikan pelajaran yang sama beserta huraian meluas tentang pelajaran yang disampaikan. Peringkat yang terakhir pula, guru akan menerangkan sesuatu pengajaran dengan lebih terperinci dan mendalam. Konsep Al-Tahzib iaitu pembinaan ini menjelaskan bahawa pendidikan yang diterima merupakan satu pembinaan dalam diri seseorang. Dalam konsep ini, beliau menjelaskan bahawa pendidikan membawa kepada penyucian diri terhadap sifat-sifat yang tidak elok dan digantikan dengan sifat yang terpuji. Dalam hal ini, pendidikan bukan sahaja tertumpu kepada penerimaan ilmu semata-mata, akan tetapi kepada pembentukan akhlak. Ibnu Khaldun juga merupakan seorang pencetus pendidikan yang amat dikenali sehingga ke hari ini. Terdapat beberapa matlamat pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan yang disebarkan oleh beliau. Dalam kajian Ibnu Khaldun, beliau amat menitik beratkan aspek kemasyarakatan dan telah menjustifikasikan bahawa kehidupan sosial adalah salah satu daripada objektif pendidikan dan beberapa prinsip lain. Akhlak manusia juga dapat dibentuk daripada pergaulan dalam kumpulan sosial mereka. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa melahirkan individu yang memiliki pemikiran yang berminda global merupakan satu matlamat pendidikan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ilmu sangat berpotensi melahirkan seorang individu yang cemerlang dalam pemikirannya. Pendidikan ilmu agama amatlah penting dalam mendidik akhlak yang cemerlang dalam diri seseorang Muslim. Dalam kitab Mukaddimahnya, Ibnu Khaldun menegaskan bahawa pengajaran Al-Quran termasuk dalam syiar agama Islam yang dijadikan pegangan oleh para pendukung agama. Jika pegangan Al-Quran utuh dalam diri, maka anak-anak tidak akan jahil tentang agama. Setiap kejayaan yang dicapai mesti ada satu rahsia yang membuahkan hasil sehingga mereka dapat memperoleh kejayaan tersebut. Dan begitulah juga dengan konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun ini telah mendatangkan banyak manfaat kepada para pengguna kaedah ini. Terdapat beberapa kaedah yang disarankan oleh Ibnu Khaldun untuk dijadikan panduan bagi melahirkan pelajar yang cemerlang. Dalam kaedah pandang dengar, para pelajar disuruh untuk menghafal pelajaran yang akan dipelajari dahulu. Hal ini bagi membolehkan para pelajar mendapat gambaran awal tentang perkara yang akan mereka pelajari. Kaedah pengajaran secara beransur-ansur atau berperingkat ini merupakan antara kaedah yang berkesan untuk diberikan dan dipraktikkan oleh para guru di sekolah.
Menurut Ibnu Khaldun, dengan menggunakan kaedah ini seorang guru dapat melahirkan seorang ahli ilmu yang lebih mantap. Kaedah peniruan antara kaedah yang masyhur dan digunakan oleh para pendidik dalam pengajaran di sekolah. Dalam kaedah ini, para pelajar seharusnya memindahkan apa yang dilihat mereka ke dalam tingkah laku mereka. Dalam huraiannya juga, Ibnu Khaldun telah memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ke atas manusia untuk memperoleh ilmu dalam jarak dan masa yang singkat, iaitu bertaklidkan ibu bapa, guru-guru dan orang tua. Seterusnya, tidak menggunakan kekerasan. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa pendidikan bukan sahaja dalam memberi dan menerima ilmu, tetapi kaedah ini juga merupakan satu medium untuk membentuk akhlak para pelajar. Jika kekerasan digunakan, maka amatlah bahaya dan merosakkan minat pelajar yang baru ingin mengenali ilmu. Para pelajar yang dibesarkan dalam suasana kekerasan selalunya akan menjadi malas dan tidak minat dalam pelajaran, sejurusnya membawa kepada perkara negatif. Para ibu bapa dan guru haruslah mendidik golongan generasi muda ini dengan hati yang terbuka dan menerima setiap kekurangan dalam diri mereka. Kaedah pengembaraan. Dalam kaedah ini, pengembaraan adalah salah satu cara yang baik untuk menimba ilmu pada masa ini. Kaedah ini merupakan satu cara yang digunakan oleh para penuntut ilmu pada masa dahulu. Dengan cara mengembara, para penuntut ilmu akan menjadi lebih sempurna kerana mereka akan berjumpa dengan pelbagai jenis guru dan pelbagai jenis ilmu yang akan mereka dapati. Pada masa yang sama juga, mereka akan bertukar pendapat dan pada saat itulah ilmu akan berkembang dan lahirlah seorang individu yang berpengetahuan luas terhadap ilmu pengetahuannya. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa kekuatan ilmu yang diperoleh oleh seorang murid akan memperkukuh dan memantapkan lagi akhlaknya. Maka pengembaraan dalam mencari ilmu amatlah dituntut. Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan Islam yang amat menitik beratkan dan memberi sepenuh perhatian kepada pendidikan. Pemikiran dan kaedahnya yang cemerlang dan efektif terutamanya dalam sistem pendidikan selalunya berdasarkan kepada fakta yang dikuatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada kajian dan penelitiannya, maka lahirlah satu kitab yang teragung dan telah diguna pakai sehingga sekarang, iaitu kitab Al-Muqaddimah. Teori pembelajaran berdasarkan Ibnu Khaldun merupakan teori yang amat berkualiti dan efektif. Teori tersebut sangat sesuai diguna pakai pada era globalisasi ini. Banyak perkongsian tentang ilmu yang masih diguna pakai dan sangat membantu dalam pendidikan pada zaman moden ini. Sesungguhnya, Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh yang amat disegani di sepanjang zaman.